Ya, Ketua Melaka yang hormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya juga ingin menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Pengurusan Strata 2012. Satu akta yang amat perlu, kesannya kita perlu tunggu begitu lama untuk mewujudkan satu akta sebegini. Bagaimana akta ini dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan memang satu cabaran baru kepada semua pihak berkenaan termasuk kementerian. Itu yang betul, saya amat setuju dengan kecacatan dan kelemahan akta ini yang dibangkit oleh adik-adik yang berhormat. Dan memang kita sedia maklum bahawa masalah-masalah yang dihadapi dari bangunan yang berswasta atau dengan mempunyai strata title, dia perlu dibaikkan. Masalah ini dan kecacatan ini seperti pemaju yang kurang bertanggungjawab atau management committee atau MC yang tidak dapat fungsi, dan juga tentang tunggakan-tunggakan bayaran perkhidmatan atau maintenance service oleh parcel owner, dan juga tunggakan seperti cukai tanah, bayaran bak meter dan lain-lain. Itu yang di-Pertua. Kita pun mesti akui bahawa adalah akta yang baru ini kita dapat menatasi kelemahan akta 318 dan akta 663 yang menjadikan pemaju dapat ambil kesempatan dan kurang bertanggungjawab semasa dan selepas satu projek yang melibatkan strata title. Dan kerana kurang kuasa dan pengetahuan management committee atau MC, amat susah untuk menjalankan tugas mereka. Lagipun mereka ini semua volunteer dan COB pun dikatakan kuasanya terhad. Dan dalam keadaan sebegini, memang wujud satu keadaan bahawa rumah-rumah pangsa atau bangunan yang bertingkat ini dalam satu keadaan yang amat usuh, satu suasana yang kita nampak tidak begitu berlainan dengan setinggan. Saya setuju dengan beberapa ahli yang berhormat yang bangkit tentang kita tidak boleh sekaligus anggap semua bangunan yang berstrata title ini semua dalam satu kategori yang sama. Yang dikatakan oleh yang membuat kombat memang benar. Yang beli kondominium memang mereka mampu untuk bayar charge bulanan. Akan tetapi rumah pangsa atau rumah sederhana, ramai dari rumah pangsa ini pemilik atau the parcel owner ni, mereka datang dari satu projek kemungkinan pengambilan tanah, satu projek yang bina jalan, mereka diminta pindah dengan sedikit pembahasan dan minta mereka tidak lain pilihan lagi untuk pindah ke rumah pangsa ini. Dan saya di negeri Melaka memang kita banyak rumah pangsa, terutama walk-up flat, iaitu hanya tak tinggi lebih dari 5 tingkat, tiada lift, tak ada lift. Dan kita boleh nampak projek-projek rumah pangsa ni dalam perancang satu projek pembangunan mereka sentiasa ke tepi atau dalam
sebelah kolam najis atau IWK atau sampai ujung tu, dia bagi satu gambaran bahawa mereka ini substandard atau satu standard yang lebih rendah jika dibanding dengan lain-lain rumah yang berteres. Ya, sila. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang disebut Yang Berhormat tentang kebajikan terutama penghuni-penghuni rumah flat dan rumah pangsa ini. Malah kita sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, kalau di Melaka ada rumah 5 tingkat tanpa lift, bukan saja di Melaka, saya tengok ada juga di negeri-negeri lain. Dan ini sudah tentulah memberi satu kesan yang cukup besar terutama bagi wanita yang mengandung, bagi orang-orang tua yang uzur yang berada di tingkat 4, tingkat 5. Apalagi sekiranya keluarga itu mengalami sakit ataupun berlaku kematian. Bukan sesuatu yang senang. Jadi ini adalah suatu perkara yang seharusnya dipandang berat. Jadi saya minta pandangan Berhormat dalam isu ini. Ya, saya amat setuju dengan Domat Rantau Panjang. Lebih lagi semasa krisis air, kita nampak mereka terpaksa turun berbaris untuk lori tangki air datang, dan lepas itu kena naik 5 tingkat supaya mereka dapat keperluan bekalan air. Satu yang dibetul, YB rasa memang bangkit satu keadaan yang perlu diambil berat oleh kementerian. Di negeri Melaka, usaha dari PBT, saya juga menalulukan usaha oleh PBT. Mereka pun terpandang keadaan begini. Kerana kegagalan MC di rumah pangsa ni, kerana langsung tidak orang nak volunteer menjadi MC, dan terpaksa PBT ambil alih kerja pengurusan. Jika untuk satu projek baru, saya ingat kita tidak menghadapi sebarang masalah. Pada siap bina, sebelum pindah masuk, urusan ini sudah boleh didalih kepada di tangan PBT. Tetapi jika satu rumah pangsa yang sudah 10 tahun atau 15 tahun, tunggakan areas oleh sebahagian besar pembeli atau unit pangsa owner, dan jika PBT nak ambil alih ini, apa akan terjadi? Mungkin satu ketidakadilan di antara unit pangsa. Dikatakan, oh sekarang ambil, saya mula buat bayaran, tunggakan sudah luputlah, sudah tidak perlu lagi saya bayar. Mereka mesti setuju. Sebab itu sungguh pun kita nak serahkan tugas pengurusan ini kepada PBT, tetapi kita tidak boleh rampaskan hak unit pangsa owner membuat keputusan. Ini memang satu hak. Sebab itu di negeri Melaka, mereka masih bagi pilihan ini kepada unit pangsa owner supaya mereka buat pilihan. Jika more than 50% orang mereka pilih supaya serah ini kepada PBT, mereka PBT baru ambil alih. Dan sebelum PBT ambil alih, sepatutnya satu facelift atau naik tarafkan ke semua kemudahan asas dengan meyakinkan semua unit pangsa owner bahawa PBT akan menjalankan satu tugas yang lebih baik untuk mereka. Datuk yang dipertua, satu keadaan yang saya perlukan Jemaah Menteri mengesahkan. Kiraan cukai hartanah atau cukai taksiran hartanah, mengikut fahaman saya, mereka ada satu formula. Iaitu formula dia, iaitu anggaran sewa bulanan times 1 tahun 12 tahun dan time peratus 1% mengikut zoning yang oleh PBT yang adakan zoning, dia itu dalam bandar, pinggir bandar, bawah bandar, dia ada satu zoning dari 12% mungkin turun sampai 9% atau 2%. Mereka tidak kira ni rumah bangsa atau rumah teres.
adakah ini adil untuk unit bangsa owner di rumah bangsa? Kerana mereka tidak dapat perkhidmatan seperti di taman-taman rumah berteres. Dan mereka juga nilai hak tanah mereka tidak boleh banding dengan rumah hak tanah atau rumah berteres. Sebab itu saya anggap jika kutipan cukai taksiran hak tanah mengikut formula ini dan perkhidmatan yang beri kepada mereka ada berlainan. Jika mereka perlu seperti yang telah dibangkit oleh Hari Yang Muhammad, mereka kutip sampah kena bayar, itu rubbish trunk yang pembersihan kena buat sendiri, common area have to upkeep, lampu-lampu tangga dan juga lampu di sekitaran kena also di maintain, 4 meters have to pay by the MC. Tetapi dalam satu taman perumahan termasuk longkang jalan, lampu jalan semua di-maintain oleh PBT. Sebab itu ini satu berlainan. Dan mengapa tentang bayaran cukai kepada kerajaan adalah sama. Ini saya minta satu keterangan dari Yang Berhormat Menteri. Saya ingin juga bawa beberapa contoh kepada Yang Berhormat Menteri. Di Melaka, di Taman Kota Laksamana Section 1. Sungguh pun satu taman perumahan termasuk satu pembangunan campuran, ada juga rumah-rumah kedai. Ada berapa lot? Saya ingat tak salah, 8 lot yang dia perlukan strata title. Tetapi hanya 2 tingkat saja. Tingkat bawah, rumah kedai, tingkat 1, kediaman. Dan perlukan strata title. Tiada satu common area. Mereka gunakan padang bersama dengan rumah berteres dengan lain atau rumah berkembang dengan lain. Jalan yang sama. Tetapi hairannya mereka perlukan strata title. Nah, apa yang terjadi? Strata title sudah dikeluarkan. Mereka bayar cukai taksiran hak tanah individu. Mereka bayar IWK individu. Tetapi cukai tanah tidak boleh. Mengikut PDG, mereka tidak boleh. Dan pemaju sudah gulung tikap. Sudah bankrupt. Apa akan terjadi kepada pemilik-pemilik ini? Saya minta dikatakan, saya tanya kepada PDG dan juga kepada yang ex pemaju yang sudah sungguh pun mereka sudah bankrupt, mereka katakan kau dapat tolong mana-mana, mereka masih cuba, dan dikatakan oleh PDG tunggu akta ini, akta yang akan dibentang di Dewan. Selepas dia dilulus, mungkin kita dapat mengatasi masalah ini. Betul atau tidak? Saya harap nanti Yang Menteri dapat beritahu. Satu lagi saya ingin tanya Yang Menteri tentang townhouse. Townhouse pun perlu surat title juga. Dan adakah townhouse juga perlu satu taman townhouse, tetapi perlukah mereka adakan satu MC? Tiada common area yang perlu bertanggungjawab oleh mereka atau diurus oleh mereka. Semua seperti satu taman perumahan. Adakah townhouse ini perlu satu MC? Kerana mereka mempunyai strata title. Saya anggap satu cadangan yang dibangkit, iaitu kita perlu asingkan mereka. Rumah pangsa kos rendah, kondominium, townhouse atau rumah kedai yang saya bangkit ini, perlu ada satu garis panduan di antara tiap-tiap jenis type bangunan yang perlu yang mempunyai strata title. Datuk yang dipetua di berapa rumah pangsa 5 tingkat di Melaka yang dibina oleh swasta.
apa yang terjadi, pemaju sengaja dengan nak jualkan semua unit. Mereka masih pegang sampai 50% unit supaya mereka boleh kontrol MC. Kerana MC kenapa buat kalau pilihan di antara unit parcel owner, mereka yang have the majority. Dan unit parcel owner ni terpaksa mengikut MC atau the management arm of the pemaju untuk menjalankan charge perkhidmatan mereka. Mereka terpaksa. Dan pemaju dengan anak syarikatnya menggunakan, mensewakan semua unit yang dipunyai oleh mereka, dan kawalan MC sampai 10 tahun masih tidak dapat unit parcel owner yang individu ni dapat menubuhkan MC sendiri. COB pun tidak dapat buat apa. Berapa kali sudah di aduan telah sampai ke COB, tidak boleh buat apa. Ini satu yang juga saya nak tanya Yang Menteri, kemungkinan pun sudah ada aduan-aduan sebegini. Satu lagi tentang sinking fund. Banyak pemaju sebelum mereka serahkan kunci dalam surat jual beli, perjanjian jual beli, sudah jelas mereka kena bayar sinking fund. Dan apakah garis panduan oleh COB atas sinking fund yang telah dibayar? Bilakah mereka kena catkan bangunan itu dalam berapa tahun? Sinking fund itu boleh diguna kepada apa-apa lain seperti air tangki ke apa? Mesti ada satu garis panduan, is a guide for them to use the sinking fund. Kalau tidak, sinking fund ini ialah satu jumlah yang besar dipegang oleh the so-called management arm of the pemaju. Ini memang aduan saya terima dari beberapa bangsa puri di Melaka tu. Saya harap Menteri dapat ambil perhatian tentang. Atau ini betul di Melaka yang dah terkenal Pulau Melaka, satu projek campuran, pembangunan campuran yang semua terlibat dengan shop office, dikatakan shop office. Tetapi shop office ni bukan hanya shop office. Tingkat bawah sebagai kedai, dan tingkat atas ramai akan jadi kediaman. Shop office. Yang shop office ini memang perlukan strata title. Dan saya pernah bangkit di Dewan Yang Mulia ini sebab projek ini telah terbengkalai lebih 10 tahun. Lepas itu liquidators, dan pada akhirnya kerajaan negeri mendahului CMI, iaitu Pembadanan Ketua Menteri Melaka, mengambil alih, merampaskan pulau ini kerana katakan tunggakan cukai tanah yang tidak bayar. Dan mereka akan teruskan dengan pemulihan projek terbengkalai ini. Baru-baru ini saya tulis surat kepada CMI untuk tanya bagaimana dengan keadaan projek pemulihan ini. Dan saya tanya yang amat penting ialah tentang strata title. Bilakah strata title ini boleh dikeluarkan, dan adakah semasa menserahkan kunci iaitu handover vacant possession ini, CF itu pun juga telah dikeluarkan. CMI jawab dengan begini, kita mengikut arkitek report dengan peringkat pembinaan, dan pembeli kena buat bayaran mengikut, dan CF keluarga itu terpulang kepada PBT. Strata title selepas baru kita buat permohonan. Dan dengan ada akta yang baru ini, katakan serah kunci bersama dengan strata title, saya ingin minta kalau Kerajaan Barisan Nasional katakan memimpin mengikut mendahului tedaran dan kata janji ditepati. Inilah satu contoh yang paling baik untuk menunjuk kepada rakyat, terutama kepada mangsa-mangsa pemberi asal projek Pulau Melaka ini. Dan dengan itu saya ucap terima kasih kepada Datuk Haji Ahli Ketua memberikan peluang saya untuk ambil bahagian dalam perbahasan.